Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini dihasilkan bagi memenuhi kursus SKPX 3153 Ergonomik. Bagi tugasan dua yang telah dihasilkan, sama-sama kita dengarkan. Ergonomik adalah disiplin ilmu yang memfokuskan kepada penghasilan produk yang mempengaruhi pelaksanaan kerja dan tanggungjawab dengan cekap dan selesa. Selain itu, ergonomik juga bertujuan meningkatkan tahap keselamatan, kesejahteraan dan kecekapan pekerja di samping meningkatkan kualiti hidup dan produktiviti pekerjaan. Terdapat 3 jenis pembuatan keputusan yang sering dilakukan di dalam kehidupan dan ergonomik. Pertama, keputusan dengan kepastian. Apakah yang dimaksudkan dengan keputusan ini? Keputusan ini ialah mempunyai hasil ataupun akibat yang jelas yang dapat diketahui dengan pasti oleh individu yang memutuskannya. Setiap alternatif yang dicadangkan dalam keputusan yang dibuat diketahui dengan jelas dan kesan-kesannya sama ada kesan yang positif maupun kesan negatif. Kedua, keputusan dengan risiko yang dijangkakan. Keputusan dengan risiko yang dijangkakan ini mempunyai hasil ataupun akibat yang tidak dapat diketahui dengan pasti oleh individu yang memutuskannya. Individu hanya boleh mengagak atau membuat jangkaan sahaja berkenaan dengan akibat tindakan tersebut. Setiap alternatif yang dicadangkan dalam keputusan yang sudah dibuat diketahui mempunyai risiko kesan-kesan yang positif maupun kesan-kesan negatif. Ketiga, keputusan tanpa kepastian. Keputusan jenis ini adalah keputusan yang mempunyai hasil ataupun akibat yang tidak dapat diketahui langsung oleh individu yang memutuskannya. Setiap alternatif yang dicadangkan dalam keputusan yang sudah dibuat tidak diketahui langsung akan akibat dan kesannya sama ada kesan positif maupun kesan negatif. Proses membuat keputusan melibatkan proses mental seperti pemikiran kreatif, kritis dan mengurus konflik dalaman bagi membuat pilihan terhadap alternatif serta membuat andaian dan ramalan masa hadapan. Pertama, mengenal pasti masalah. Dalam membuat sesuatu keputusan, langkah asas yang perlu dilaksanakan adalah mengenal pasti masalah. Kerana pada tahap ini, kita akan memberi tambah nilai terhadap apakah keputusan yang akan dibuat. Kedua, kenal pasti kriteria keputusan. Setelah mengenal pasti masalah, langkah seterusnya adalah mengenal pasti kriteria keputusan yang penting dan relevan dalam menyelesaikan masalah. Setiap keputusan mempunyai kriteria untuk membantu dalam proses pembuatan keputusan. Ketiga, membuat pertimbangan. Pada peringkat ini, kualiti sesuatu maklumat itu akan menentukan kualiti keputusan yang dibentuk. Dalam membuat pertimbangan ini boleh juga mendapatkan nasihat daripada pakar, penyelidik dan berfikiran kreatif. Seterusnya, yang keempat, analisis alternatif. Menganalisis tentang kaedah yang digunakan ini akan lebih banyak menghasilkan keuntungan dan kelebihan ataupun sebaliknya. Kelima, memilih alternatif. Kelebihan serta kelemahan setiap alternatif yang telah dianalisis perlu diketahui supaya alternatif yang terbaik dapat dipilih. Tambahan lagi, pengalaman dan rujukan hasil daripada penyelidikan dapat membantu dalam memilih alternatif yang terbaik. Keenam,
Melaksanakan alternatif. Tujuan utama dalam melaksanakan alternatif ini adalah untuk menerapkan keputusan yang telah dianalisis serta adakah bersesuaian ataupun tidak terhadap keputusan yang dibuat. Proses terakhir adalah menilai keberkesanan. Penilaian keputusan ini akan membantu dalam sejauh mana keberkesanan yang telah dibuat dan dijadikan panduan dalam menyelesaikan masalah pada masa akan datang. Sebagai kesimpulan, apakah hubung kait pembuatan keputusan dan ergonomik? Pertama, membuat pengubahsuaian untuk keselamatan, kesihatan dan keselesaan tubuh badan. Kedua, menjaga posisi atau postur tubuh badan dan cara kita bekerja dengan betul. Ketiga, menukar atau memilih peralatan yang selamat, selesa dan ergonomik untuk melancarkan serta menjamin kualiti.